Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Al-Fairis Jemurin membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Imbasan kali ini dimulakan dengan lawatan isteri kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah Toh Puan Datuk Seri Panglima Nurlidah Tan Sri Dato' RM Jasni ke Sarawak selama 3 hari bermula 24 Ogos lepas. Pesawat khas yang membawa Toh Puan Nurlidah serta rombongan selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK dan disambut isteri Premier Sarawak Datin Batinggi Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang. Rombongan tersebut dia turut disertai isteri kepada Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Juliah Salak dan isteri Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sabah Datin Noraini Saleh. Pada sebelah petangnya, Toh Puan Nurlidah dan rombongan melawat Galeri Songket dan Keringkam di Jalan Masjid Kuching. Toh Puan Nurlidah dan rombongan turut mengadakan kunjungan hormat ke atas isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kudi Taib di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Manakala pada 25 Ogos 2022, isteri kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah meneruskan lawatan rasmi di Kuching dengan melawat Muzium Budaya Borneo. Ketibaan Toh Puan Nurlidah disambut isteri kepada Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datin Sri Zuraini Abdul Jabbar. Sejurus tiba, Toh Puan Nurlidah melawat ke beberapa pameran sebelum menyertai acara sukan tradisional yang diadakan di tingkat 2 bangunan muzium itu. Pada sebelah petang, Toh Puan Nurlidah bersama 28 delegasi Gabungan Rakyat Sabah GRS telah mengadakan lawatan rasmi ke Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex. Imbasan selanjutnya, menjelang 2030, Sarawak akan berkembang maju didorong oleh data dan inovasi di mana semua rakyat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, untuk itu Kerajaan Sarawak telah menyasarkan untuk menggandakan saiz ekonominya daripada RM136 bilion kepada RM282 bilion pada tahun 2030. Ujar beliau lagi, bagi mencapai matlamat itu, ekonomi Sarawak perlu berkembang secara purata pada 8% setahun sehingga 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan pecah tanah projek Bintulu Additional Gas Sales Facility 2 BAGSF2 di Tanjung Kidurong, Bintulu pada 22 Ogos 2022. Selain itu, imbasan sepanjang minggu lepas juga memberi tumpuan dengan Sarawak komited untuk meningkatkan dan menambah baik skala pengeluaran makanan untuk pengkomersialan dan ekspor yang bukan sahaja meliputi tanaman pertanian dan ternakan tetapi juga sektor perikanan. Premier Sarawak berkata Sarawak mempunyai potensi untuk menjana pendapatan ekspor dalam industri aquakultur seiring dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibaca Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan ketika menyempurnakan The 11 Symposium on Diseases in Asian Aquaculture DAA11 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada 23 Ogos 2022. Berikutnya, Sarawak menjangkakan sekurang-kurangnya RM100 bilion nilai pelaburan dan perbelanjaan akan disuntik ke dalam ekonomi negeri menjelang 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata dengan bajet kerajaan Sarawak RM10 bilion setahun dan pelaburan asing dalam pengeluaran hidrogen oleh Samsung dan Sumitomo, dua loji pengasingan gas masam di Bintulu, serta pelaksanaan projek berjumlah RM40 bilion oleh Sarawak Energy adalah penting untuk suntikan modal ke dalam ekonomi negeri. Beliau berkata sejajar dengan kemajuan besar ke arah sebuah negara yang progresif, terdapat aliran projek mega bandar yang berterusan yang akan menyaksikan tren menaik dalam permintaan untuk pembangunan infrastruktur kediaman dan komersial berskala besar yang semuanya memerlukan arkitek yang hebat. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi di Majlis Perasmian 33rd Architectural Student Workshop Makara pada 22 Ogos. Imbasan berikutnya pula adalah mengenai penggunaan meluas kenderaan berkuasa hidrogen dalam pasaran komersial yang akan menjadi realiti sekaligus mengurangkan permintaan ke atas kenderaan petrol. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata negara seperti Jepun kini telah menjadikan hidrogen sebagai sumber tenaga utama dari sumber elektrik kepada kenderaan. Menurutnya lagi, Sarawak memiliki potensi untuk menjadi pengeluar utama hidrogen yang kini mempunyai permintaan tinggi sebagai sumber tenaga bersih. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Makan Malam sambutan ulang tahun Majlis Pembandaran Padawan MPP yang ke-26 di sebuah hotel pada 19 Ogos lepas. Saya Al-Fairis Jemurin, teruskan kesetiaan bersama kami.